Boleh, Miss. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita continue to the next chapter, chapter 8, banking product and services. Okay, so these are various parts of product ataupun services provided by banking institution. Okay, ada banyak lagi products yang lain, tapi untuk chapter kita ni hanyalah yang akan kita belajar ni lah. Okay, so ini pun adalah you punya individual assignment, betul tak? Ada yang sama, ada yang tak. Okay, so kita start dengan deposit. Okay, apa yang kita maksudkan sambil-sambil tu boleh refer dekat e-books. Okay, I rasa ni pun dah minggu second last week untuk kelas kita. Tak perlu I nak pesan-pesan. Mana yang boleh on cam tu on cam. Okay, mana yang ada ni. Okay, so kita start dengan deposit. Okay, apa tu deposit? Placement of excess fund by surplus unit in the financial system for the purpose of either investment or temporary placement. Okay, investor, macam kita kan customer, okay, I rasa that every one of us ada deposit account, betul tak? Okay, so kita ni adalah surplus unit. Bila kita ada excess fund, okay, kita akan masukkan dalam saving account kita. So purpose-nya biasa ada dua main purpose, either for investment ataupun temporary placement. Investment tu long term purpose, temporary placement tu short term purpose. Okay, so macam saya, contoh saya punya salary. Okay, salary saya simpan dalam bank Islam. Itu temporary placement. Sebab saya letak, lepas tu saya pun nak keluarkan dia, nak bayar all my commitment, apa yang saya perlukan. Lepas tu ada juga saya simpan sikit untuk saving saya, untuk long term. So saya ada investment pula long term. Okay, deposit can be divided into demand deposit and others deposit. Okay, kalau kita nak bagi contoh, deposit account ada 4. Okay, saving account, current account, fixed deposit account ataupun negotiable instrument of deposit. Okay, NID ni nama lain dia, kalau Malaysia biasa panggil NIDs. Kalau overseas kadang-kadang dia panggil NCD, negotiable certificate of deposit, benda yang sama. Okay, SA dan CA ni untuk temporary placement. Yang bawah ni untuk investment, long term. Atas short term, bawah long term. Okay, saving account. As is like everyone knows what is a saving account. Semua orang mesti ada saving account. Okay, this is a type of deposit offered by all commercial bank. Bukan commercial bank saja offer saving account. Others like development financial institution, contohnya macam BSN, Agrobank, SME Bank, dia pun ada saving account. Okay, previously, saving account used to have saving passport. Maksudnya ada buku. Zaman-zaman dulu ada buku. Tapi kita sekarang buka ada statement je kan. Kita jarang dapat buku, sekeping buku. Okay. Upon opening and one page statement to indicate the opening of the account. Sekarang ni selalu kita dapat one page statement je. Okay, saving account operating and the saving account by minor above 12 years old can be done on their own. But for those below 12 years old, can be opened and operated under guardian name. Kalau you 12 tahun ke atas, you boleh buka saving account. Kalau you 12 tahun ke bawah, perlukan penjaga. Okay, dalam e-books tu, okay, dekat saving account, dia bagi banyak karakteristik dia. Okay, contohnya karakteristik dia in terms of initial deposit. Okay, kalau nak buka saving account, can be as low as RM20 and as high as 1,000. Okay, so you need to after deposit the minimum amount
account holder are given the ATM card and a statement of opening a saving account and copy of application form. Okay, yang lain-lain tu kita boleh refer dekat dalam e-books. Okay, so next one is current account. Okay. Kalau you pergi ATM, okay, kan selalu dia bagi pilihan saving ke current, simpanan ke semasa. Current tu semasa lah. Okay, it's normally for individual with or without a business, partnership and corporation to place money for their daily usage. It is an account whereby fund may be actively credited or debited into account and for any payment made by the account holder. Okay, biasanya kalau you perlukan check, biasanya yang buka current account ni adalah businesses. Okay, with or without business, tapi yang biasa buka current account adalah orang yang ada business. As simple as you jual kek batik pun, okay, you jual pavlova ke, tahu bergedil ke, okay, business biasanya mereka akan pakai current account. Tapi kalau business tu lagi, business tu betul-betul real business, bukanlah kata tak, okay, current account ni dia boleh provide kita dengan check. Sebab sometimes supplier, okay, dia tak nak bayaran on cash ataupun apa, dia nak kita through check. Jadi tak nak kita kena ada current account. And then businesses, sebab current account ni nak keluar dia online tu susah sikit. Ada banyak ikut bank. Jadi kalau kita betul-betul nak saving, kita dapat business kan, contoh kita buat business, apa-apalah bisnes, mungkin nanti satu hari you ataupun sekarang you dah ada bisnes, current account suitable for you. Sebab kita pun nak ada profit supaya kita susah sikit nak keluar macam tu. Okay, ini untuk temporary placement, ada dua, saving and current account. Next one is fixed deposit. Okay, so ini pun jenis depository products offered by bank for placement of fund by a customer for specific period of time. Okay, it is special account for those who have access fund for investment purpose. It is relatively safer form of investment as compared to other investment. Okay, yang ini you boleh compare dia dua ni. Okay, fixed deposit dengan negotiable instrument of deposit. Okay. Untuk saving account dan current account, okay, berapa yang kita nak masuk tu pulang pada kita. Berapa kita nak keluar pun tu pulang pada kita lah. Berapa banyak ada, berapa banyak lah you boleh keluar. Tinggalkan you kena simpankan minimum amount saja. Tapi, okay, yang fixed deposit ni, kita kena masuk deposit setiap bulan, dia ada fixed amount. Okay, and then dia matured. Okay, dia ada fixed maturity. Itu beza dia dengan saving account dan current account. Okay, so biasanya high-end individuals yang ada fixed deposit ni. Okay, so you boleh tengok dekat e-books you ada features dia. Okay, macam contoh 1 month up to 60 month. Okay, account can be opened by individual ataupun company for return. Of course lah, orang buat investment untuk return kan. Okay, yang ketiga, customer. Sekejap Pak Aisyah? Ya. Yeah. Nak makan tak? Bawa balik. Ni orang bagi orang sana. Akak ambil, simpan dulu. Buat kerja dulu. Cakap dia nak balik kan? Ada orang apa? Akak datang. Saya tak sini dulu. Saya ada kelas. Okay. Okay, yang ketiga, customer are not allowed to withdraw until it reach the maturity period. And last one, the interest or profit is paid when the withdrawal are made at the maturity date. Okay, ini macam saving jugalah. Cuma you masukkan setiap bulan tu a fix. Okay, you tengok the requirement, a sample of basic requirement
minimum kita nak masuk adalah untuk 1 bulan punya tu kita kena letak 5,000. Jaranglah kita boleh buat macam ni. Kalau saya pun saya tak mampu lagi lah ada fixed deposit. Okay, minimum for 2 months. Orang tepi ni nanti nampak, simpan dulu. Okay. Terima kasih Kak. Okay, and then kalau untuk 2 bulan, 2 bulan, okay, 1,000 and above. So ada pasport, IC tu biasalah kan, kena provide pasport and IC. Okay, so yang bawah ni negotiable instrument of deposit. Okay, yang ini pun sama macam fixed deposit. Cumanya beza dia, contohlah Linda dengan saya nak buat fixed deposit bank rakyat. Okay, so kalau kita nak buat 1 month, contoh dia punya amount tu 5,000, Linda dengan saya dua-dua kena bayar 5,000. Cuma Linda mungkin banyak duit, dia boleh beli berapa banyak unit. Itu beza dia dekat fixed deposit. Tapi NIDs, Linda dengan saya nak buat NIDs dekat bank rakyat. Okay, dia punya features tu can be negotiate. Maksudnya tak sama. NID Linda dan NID Miss Linda lain. Itu beza dia. But how it works, macam tu lah. Kena masuk duit, deposit. Okay, minimum dia 100,000. Okay. Dia kata nominal value denominated in multiple sekali, lepas tu bulan seterusnya kurang-kurang 50,000 per certificate. Maksimum boleh simpan 10 million per certificate. Ini lagi mahal daripada fixed deposit. And period of placement dia 1 month up to 5 years. And NID, you boleh bincang lah you nak ambil yang mana. Ada 4 jenis NID. Short term NID, long term NID, zero coupon dan floating rate. Yang ini dia dah detailkan features tu untuk awak. Kejap, ada orang mesej saya. Okay, boleh deposit. Okay, 4 ni saving, current, NID, dan fixed deposit. Kena baca lah dulu. Miss, saya nak tanya pasal yang atas tadi, pasal minimum age tu. Yang 12 tahun tu, maksudnya kalau budak 12 tahun datang bank, dia boleh buka akaun sendiri macam tu? Ya betul. Sebab seingat saya masa saya umur lepas SPM 17 18-an. Saya pergi nak buat akaun sebab tu belum birthday, kiranya 17 berapa bulan macam tu kan. Saya tak boleh buat sendiri. Dia suruh saya bawa ayah saya, kena ada fingerprint ayah apa semua. Okay. Dia praktis dia biasa. Kalau kan ni dalam buku. General dia memang 12 tapi Malaysia biasa ambil 18. Oh, okay. Gitu. Kita kan tak sama. Kita 12 kita belajarnya macam mana. Orang luar negara 12 ni macam mana. Yang ini secara general saja. Tapi Malaysia memang praktis dia biasa banyak-banyak tempat pun nak 18 tahun. Ada tu 21 lagi. Kalau macam unit trial dan sebagainya. Okay? Alright, Miss. Okay. Kejap. Okay, so next saya pergi.
Seterusnya bawah ni ada Perbadanan Insurans Deposit. Okey. Dekat dalam e-books tak ada Perbadanan Insurans Deposit, cuma saya extrakan sikit. Okey. Pernah nampak kan PIDM? Okey, iklan-iklan ke, pernah nampak logo-logo ke, dia macam bentuk payung tu. Okey. Ini pun satu organisation, bukan setakat kita tahu function dia, kita pun boleh kerja nanti. Dia dekat dengan Zata punya dekat KL kalau tak silap saya, dari situlah. Okay, dulu saya pergi ke situlah dulu, tak tahu sekarang macam mana dah. Okay, so apa itu PIDM? Okay, so PIDM adalah government agency established under Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, Akta PIDM. Okay, saya explain secara general. Okay, so every banking institution yang offer deposit account dan insurance. Okay, semua banking institution ataupun NBFI, okay, they need to register under PIDM. Sebab the PIDM will administer the deposit insurance system and takaful insurance benefit protection system. Kenapa? Okay, to protect depositor and owner of takaful certificate and insurance policy in the event of member institution failure. Okay. However, ada juga banking institution or NBFI yang tak register under PIDM. Kalau dia register under PIDM, dia akan simpan reserve dalam PIDM. Jadi, okay, kita sebelum nak buka saving account, nak buka any deposit account, nak engage dengan any insurer, kita kena pastikan organisation tu under PIDM. Sebab apa? Kita nak secure deposit kita tak akan hilang kalau company tu bankrupt. Insurance policy kita tak akan lenyap kalau insurance company tu having problem. Okay, Miss, mesti semua pun under PIDM? Tak, saya malas nak bagi tahu siapa. Okay, you boleh cari. Ada lagi yang tak registered under PIDM. So this one dia macam since 2005 kan. Okay, ni dah lesson learn dulu. Contoh kat overseas. Overseas kan selalu ada hurricane. Hurricane apa? Bahasa Melayu? Taufan. Puting beliung. Betul tak? Kan selalu ada natural disaster. Okay, so diorang ke sana, even bandar-bandar kecil pun, okay, semua ada bank, betul tak? Ada cawangan bank, at least ada ATM machine dan sebagainya. Sekali kena hurricane Taufan sebagainya tu, hancur musnah. So, tapi dia tak, so macam dengan duit-duit sekali habislah. Tak ada zaman-zaman dulu lah ni kisah dia, tahun-tahun sebelum 2005 ni. So kita lesson learn government, so banyak negara dah ada, dia ada PIDM dia masing-masing supaya kita secure. Taklah kalau apa-apa terjadi, itu satu sebab natural disaster, kita tak tahu akan datang what will happen, kan. Lepas tu iklan dia selalu berkenaan dengan payung. So kalau hujan adalah payung gitu. Faham? Okay, so esok mana tahu ada rezeki kerja sini, jangan lupa hantar payung PIDM, comel bagi kat saya satu. Yang Linda, okay. Okay, kalau Linda kerja kat tabung haji, bagi Miss tabung haji punya tabung. Minta dah dulu. Boleh, Linda mesti hantar saya 5 kurang-kurang. Okay. Right, so next one is remittance. Okay, tadi deposit, terusnya remittance. Ni Miss tak ada apa ni, note dekat dalam slide Miss apa, sebab Miss nak student baca remittance tu. Okay, remittance ni maksudnya sending money from one place to another. Maksudnya transfer money lah dari satu tempat ke satu tempat. Okay, kita ada jenis cashier order, demand order and telegraphic transfer. Okay, you boleh pergi dekat e-books you. Sebab ini ikut e-books ni, dia tak, yang kat bahagian ni dia tak ikut syllabus. Dia ada dalam syllabus sama, tapi susunan dia tu. Okay. Kita tengok dekat remittance. Remittance dekat bagian ni.
Okay. 8.5. Betul? 8.5. Sama. Ada banking product and services, remittance. Ada kan? Okay. So, yang pertama, contoh untuk remittance ni adalah cashier order and demand draft. Walaupun dia cakap and demand draft, dia bukan benda yang sama. Ada sama, tapi jadi beza. Okay, so mode of payment. Okay, so cashier order or demand draft, where the payee sometimes refuse to accept personal check, which can be returned due to insufficient funds or cash which can be risky. Okay, sometimes kita nak buat transaction dengan orang, ada orang dia tak nak terima personal check. Kenapa? Sebab dia takut. Kadang-kadang kan check kan ada check cendang, betul tak? Okay, sometimes orang ni dia tak tahu pun duit dekat dalam bank dia tinggal berapa. Dia keluar je check. Dia nak tipu satu hal, dia tak perasan satu hal. Jadi nak avoid benda ni, okay, ada satu produk iaitu cashier order. Okay. Pekerja bank yang duduk kat kaunter tu, kita panggil dia cashier sebenarnya. Okay. So kita cashier order issue in Malaysia ringgit to pay a beneficiary normally residing in the same area or town where the issuing bank is located. Okay, saya bagi awak yang simple. Contoh, saya nak buat dinner untuk student finance dekat hotel. Okay, so hotel minta check. Okay, saya mana ada check? Tak. Okay, jadi korang semua bayarlah duit dekat penasihat ke mana-mana lah. Okay, so kumpul duit tu, bawa duit tu pergi bank. Okay, minta bank buatkan cashier order. Dia akan keluarkan check. Maksudnya cashier order tu nanti kita bagi duit kat bank, duit dinner tu semua, nanti dia akan keluarkan satu check. Kita bawa check tu pergi dekat hotel. Itu dipanggil sebagai cashier order. We order the cashier, pekerja bank tu, untuk keluarkan satu dokumen lah, dipanggil sebagai cashier order. Okay, satu lagi, itu untuk domestik. Kalau kita nak buat bayaran luar negara pula, kita ni tak ada check ni, tak ada personal check. Okay, kita buat demand order. Sekarang dia kata kat situ, demand order for payment outside the area of issuing or even outside the country. Okay, how it works tu sama macam cashier order, cuma cashier order for domestic. Dua-dua ni orang panggil dia banker check. Maksudnya kan kita ni tak ada current account, so kita tak adalah check. Tapi kita nak buat apa-apa, perlukan check, so kita buat cashier order ataupun demand order. Okay? Boleh? Boleh, Miss. Okay. Telegraphic transfer. Okay. Telegraphic transfer is a form of transferring money electronically using cable, telex, fax, telephone, or any kind of fund transfer system such as rentas or SWIFT. Some bank call it wire transfer. Okay. Telegraphic transfer ni indirectly kita pun pernah buat. Contoh nak hantar duit dekat orang dekat overseas, contoh family kita pakai akaun kita ke akaun dia. Sebenarnya sistem yang kita guna pakai tu dipanggil sebagai telegraphic transfer. Okay, walaupun kita just ni je CMB Click tu, dia punya CMB Click contohnya, tapi the system while using the SWIFT or rentas itu dipanggil facility tu dipanggil sebagai telegraphic transfer. So ada dua jenis telegraphic transfer, outward TT and inward TT. Okay, tu kena baca tu, panjang tu kat situ tu. Okay. And dia ada lagi satu bawah dia. Sini tak ada kan dekat remittance ni. Dia tulis situ standing instruction, standing order. Yang ini yang kita dah automatic tolak gaji tu. Ya, setiap bulan kita nak consistently bayar to the same account. Contoh macam saya tolak gaji, contohlah saya nak bagi family setiap bulan berapa, dapat gaji dah tolak dah, macam tu. Itu dipanggil sebagai standing instruction or standing order.
nak tolak ASB, nak tolak tabung haji, dah ditolak, tolak bersih-bersih. Okay, itu standing instruction or standing order. Faham? Boleh? Okay, so next one, credit analysis. Okay, 5C. Okay, tiba-tiba pula dalam pada products tu termasuk 5C. Sebab dia dalam syllabus nak letak 5C, letaklah. Okay, so 5C ni adalah satu measurement yang diguna pakai oleh bank. Okay, macam bank kan, contoh saya bank, awak customer saya, so saya nak, ada ramai ni customer 19 orang. So saya nak decide, boleh ke tidak, saya nak approve ke tidak permohonan dia. Nak fixed deposit ke, nak buka current account ke, kan, nak buat loan ke, nak apply for credit card. Macam mana ni? Takkan macam tengok muka je, okay kot ni. Tak, dia tak ada. Dia selalu akan buat teknik. Okay, 5C. Okay, dia akan check character, capacity, capital, collateral and condition. Okay, first one dalam 5C ni adalah character. Okay, character tu personal characteristic. Okay, dia tak ada kan dalam e-book ni. 5C ni ada ke? Saya rasa dia dekat dia tak ada sangat. Dia tak ada. Dia ada. Dia ada dekat chapter 9. You tengok kat chapter 9, you tengok bahagian 9.6.2. Dia letak kat situ. Credit analysis stage. Okay. Dari dua jenis, iaitu good lending policy dan satu lagi 5C. Okay, so character ni refer to the willingness of the borrower to pay back the loan by observing or identifying positive attitude of a person. Okay, contoh, okay, nak check orang kan, kita akan tanya dia, do you pay bill on time? Of course lah, dia wayang ke kan? Yes. Sekarang ni zaman mana boleh wayang, kita boleh check C-class dia. Okay, maksudnya kalau you bank nak C-class you, C-TOS, okay, dia akan keluar, you bayar, contoh gaji you masuk 25, saya kan, government, gaji masuk 25. Kalau saya ni consistently bayar, lepas gaji je, dah bayar dah semua komitmen, baguslah saya punya karakter, betul tak? Okay, tapi macam gaji 25, bayar 15, macam kenapa nak lambat sangat kan? Bayar komitmen tu. Macam tu. So from that, you boleh tengok quality of borrower. Okay. Itulah macam, even kita wayang pun dia boleh prove kan. Okay. So next one, character tadi, personality. Okay, nak tengok responsibility dia, nak tengok komitmen dia, cooperation dia. Kan? Okay. So next one is capacity. Okay, capacity maksudnya ability of the borrower to repay the loan. Dia mampu tak? Kita tanya soalan, can you repay the loan? Yes. How you want to repay the loan? Using my current salary. How much your salary? So kalau untuk orang biasa, kita tanyalah dia punya salary. Kalau untuk businesses, kita tanyalah sale revenue you setiap bulan berapa. Sebab kita nak approve ni, orang nak apply loan kan? Cukup ke tidak? Okay. So next one, capital. Okay. Capacity ni macam current income. Capacity. Maksudnya kalau individu, kita check dia punya gaji, salary dia. Kalau businesses, kita check dia punya sale. Tapi capital adalah total income. Selain daripada revenue, contoh saya lah salary. Selain tu mungkin saya ada buat part time, mungkin saya e-handling, mungkin saya ada buat bisnes sikit, apa total segalanya. Mungkin saya ada tanah, mungkin saya ada bangunan, mungkin company tu ada bisnes lain, ada buat rental, macam tu. Total revenue. So the financial worth of the borrower, accumulated wealth dia. Okay, so next one, collateral. Okay, collateral ni any asset that
potential borrower can play. Maksudnya dia ada tanah ke, tapi kalau kita ni nak buat car loan, indirectly kita dah collateralizekan kereta tersebut. Kalau kita nak buat home loan, lagi kita dah home kita tu kita dah collateralkan dia. Sebab itulah kita pakai kereta besar-besar pun kan, Honda ke, Audi ke, Tesla ke, kalau masih lagi melalui loan, or kita ni itu bukan hak kita. Jangan macam bangga-bangga rumah kita banglo semua, tapi masih ada loan. So itu adalah hak bank. 4 tu internal factor, seterusnya external factor iaitu condition. So what economic condition that can affect the ability of the borrower to repay? Ini kita tak tanyalah. Ini kita observe. Takkanlah time inflation banyak sangat nak offer loan kepada customer. Okay? Alright. Okay, saya boleh share dulu masa Miss nak beli kereta. Miss beli kereta masa Miss study. Okay, masa tu buat master. Kan macam susah lah buat master. Akhirnya macam naik bas pun kena hujan lebat lah, rumah jauh lah, turun bas tak sampai lah. Kan kata insyaAllah masa tu. Okay, so my family kata buatlah loan, belilah kereta. My family kata, saya malas lah nak beli kereta, tak tahu pun, saya tak bawa kereta pun masa tu. So my family kata tak apa, nanti dia orang arrange kan untuk Miss. Okay, so adalah masa dekat dalam kelas saya ingat kan. Okay, ni real example. Ada bank officer call Miss. Okay, itu dia nak check Miss punya 5C lah. Dia call, sebab family Miss yang arrange kan, takkan tiba-tiba dapat je. So dia call, dia tanya, lepas ni habis master ni apa awak akan jadi apa, lecturers contohnya. Ya, okay, lecturers gajinya berapa, rasa-rasa macam tu. Lepas tu sekarang ni you kalau selagi belum jadi lecturer, setiap bulan you sustain duit pakai apa, scholarship ke, loan, educational loan ke, you mampu tak nak bayar kereta ni, dan you ada apa, aset apa semua. Saya cakap lah, mana ada aset, takkan saya jual rumah mak saya pula kan, tanah mak saya, tak ada apa-apa lah. Nanti kita jawab yang kita pun finance background, of course kita tahu kan, kalau kita tipu pun nanti dia nak supporting document, betul? Kalau tak ada, dia terkatakan tak ada. Kalau gaji banyak tu, ya banyak tu. Masa dia tanya, nanti kalau gaji lecturer berapa? Saya cakap, saya tak tahu. Saya buat duit memang tak tahu sangat berapa. Baru ni ada cousin saya tanya, setiap tahun mesti ada naik gaji kan kalau government. Tangga gaji kan, baru ni ada pesan government. Berapa setahun? Selama saya kerja, saya tak tahu berapa. Tante tak naik, saya tak okay? Macam tak benda tu tak pay attention sangat lah. Okay, cukup lah. Selagi cukup tu dah Alhamdulillah. Okay, right, any question for 5C? So kalau you dah check 5 sesuai, boleh lah. Nanti saya depan kan you nak masuk, contohlah Fana nak pinjam duit daripada Amira, pinjam RM10. Kita so Amira check dululah 5C Fana tu. Okay, alright. So, kalau setuju baru bagi RM10 macam tu. Okay, so next one, I give you 10 minutes macam tu. I nak you baca dulu, tengok-tengok bridging loan dan sebagainya. Dekat e-books ada. Okay, nanti I explain. Agreement
where the debtor hire the good and has possession of it with an option to purchase and an obligation to make payment to the owner. Okay. Boleh baca banyak ni kan. Okay. Hire purchase ni adalah macam car loan and home loan. Maksudnya contoh kalau kita beli kereta, kan, kita yang sendiri decide nak beli kereta apa, betul tak? Takkanlah bank desadekan untuk kita. Kita pergi Produa, kita pergi Toyota, Honda, mana kita nak pergi, kita pilih. Kan, kita pilih, kita deal dengan seller dekat dealer tu. Kita pilih yang mana, colour apa, spek macam mana. Lepas tu kita bawa, kadang-kadang seller tu sendiri yang carikan kita seller tu sendiri yang carikan kita. Tiba-tiba kat saya, malam ni nak masak ketam. Orang tengah mengajar ni. Apalah, macam cemas sangat, banyak sangat handphone je kan. Malam ni nak masak ketam, ya Allah pening. Okay. Tak, adik dia belum makan lagi tau. Lapar terus, okay. Apa tadi? Pergi ke Toyota, contohnya, pilih nak beli kereta apa. Lepas tu, mungkin Toyota yang akan carikan kita. Ni perbincangan masak ketam. Toyota yang akan carikan kita bank ataupun kita sendiri cari bank. So loan kita tu ada dipanggil sebagai hire purchase agreement. Okay, ownership, kita possess benda tu. Kan dalam apa yang dia orang cakap dalam e-books ni, kita possess, kita lain guna kereta tu, kita lain guna rumah tu. Tapi ownership right belong to the bank sampai habis you bayar. Barulah nanti dah habis bayar, barulah you dah boleh dapat ownership right. Baru you boleh jual rumah tu, baru you boleh jual kereta tu. You boleh jual kereta sebelum habis bayar, tapi orang lain kena sambung bayar lah. Kisahnya. Okay. So itu there are 3 party, hirer, customer, bank and dealer, seller. Okay, so ada 3. Itu hire purchase. Boleh? Okay. Next one is block discounting. Okay, a block discounting ni sebab tu saya letak gambar ni. Okay, gambar ni macam pizza kan? Nampak kan? Okay, hire purchase tu bagi bank. Okay, selagi customer tak habis bayar, bank kena tunggu, betul tak? Bank tak dapat duit yang dia bagikan untuk beli kereta tu. So bank, okay, ataupun seller ataupun dealer tu boleh jual hire purchase tu kepada company yang nak beli hire purchase tu. Maksudnya dia jual separuh daripada tu kepada tempat lain supaya orang lain yang collect kan. Sebab dia perlukan cash. Faham tak? Macam apa benda tu Kan, dia tengok kat situ Block discounting is the purchase of book debt such as purchase of block of hire purchase agreement belonging to another bank or a dealer and charging the bank or a dealer a lower interest rate than the stated in the agreement. Dia macam, contohlah saya ni bank. Okay, awak ni customer. Awak ni saya bagi awak hire purchase. Betul? Tu awak faham kan? Faham. Okay. Lepas tu, saya perlukan duit. Saya bank. So, saya boleh jual awak punya yang partial of awak punya yang habis bayar ni kepada syarikat yang nak beli block discounting company. So syarikat ni boleh bagi saya duit. So saya dapat duit kan? Settle lah masalah saya. Yang awak ni kena bayar dekat syarikat tu, bukan bayar dekat saya. So saya dapat cash. Macam tu. Benda ni selalu berlaku kat overseas. Sebab overseas dia selalu Toyota jual. Kereta tu Toyota sendiri adalah yang jual, yang providekan hire purchase agreement. Kita selalunya bank kan, kita pergi beli kereta kat Produa, lepas tu kita ambil loan M-Bank, kita ambil loan public bank, kita ambil loan. Tapi overseas practice, okay, dia dealer tu sendiri yang ada hire purchase. Sebab dia besar kan, dia mampulah. So, tapi ada masa tu dia perlukan duit. Sebab nak tunggu hire purchase tu habis bayar, nanti kan lama. Mungkin dia perlukan duit. Adalah komitmennya. Jadi dia boleh jual. Hire purchase tu dia jual pula. Itu dipanggil sebagai block discounting. Kan you nampak situ? Benefit of block discounting.
Improve its funding through refinancing of hire purchase, competitive interest rate according to the types of good finance, better cash flow. Ini semua untuk bank lah. Untuk siapa yang memegang hire purchase tu. Okay, boleh? Miss, ada soalan. Ya. Kan block discounting ni kiranya deal antara macam contoh misalnya dealer dengan bank kan. Okay, kalau dia antara deal dengan bank tapi yang akan terkesannya borrower Ya. borrower yang kena ikhtiar pergi bayar dekat third party tu pula. Yes, and maybe charge more. I see, faham. Okay, dah. Okay, next one is leasing. Okay, leasing ni dia sama macam hire purchase. Main differences dia adalah dia ada time frame, maturity, and dia tak ada transfer of ownership, right? Dia macam sewa beli, perjanjian sewa beli. Contoh, dulu UiTM ni satu bangunan, sekarang ni memang UiTM punya. Dulu bangunan sebelah UiTM ni kita sewa. Dulu saya punya office kat sebelah, bangunan sebelah. Okay, so nak sewa tu mungkin sewa tu suruh bank sewakan dulu. Bank yang deal dengan company sebelah ni lah. Macam tu, kita bayar kat bank. Macam tu. Sebab company sebelah ni nak duit lump sum, so bank bayarkan. Macam tu. Itu dipanggil sebagai leasing, sewa beli. Tapi dia tak nak sewa kat situ, dia dah tak cukuplah untuk satu bangunan saja. Dah tak sewa, habislah agreement tu. Macam tu. Okay. Dia selalu, company selalu ada macam tu lah. Kadang-kadang company kan dia buka company kat bangunan ni, lepas tu macam apa tu, dulu kat sebelah ni ada, sebelah bangunan UiTM ni ada CMB. Sekarang bangunan tu dah tak ada dah. Mesti dia dah sewa CMB tu, semua dah pergi kat kota lah semana. So dia dah tak sewa lah kat situ. Even dia bank sendiri pun dia ada buat leasing. Okay. Leasing pun macam hire purchase kan. Mungkin bank perlukan duit, betul tak? So bank kalau dia jual leasing punya agreement, itu dipanggil sebagai factoring. Okay. Ataupun satu lagi yang selalu digunakan adalah factoring ni, bank jual invoice. Okay. You tengok bank ataupun company jual invoice. Okay. You tengok illustration dia. Invoice kan orang beli kita on credit, betul tak? Faham kan invoice, buat an invoice. Contoh saya company, okay, tengok yang illustration tu, okay. So invoice ni maksudnya credit sale, betul? Kalau accounting panggil credit sale. So ada account receivable lah, yang dipanggil account receivable debtor. Okay. So selagi tak boleh bayar, itu adalah masalah lah, saya perlukan duit mungkin. So saya jual invoice kepada bank ataupun factoring company. So bank ataupun factoring company purchase invoice tu dan bagilah duit kepada company. Pay to the customer tu company lah, customer dia. Lepas tu company hantarlah barang yang dijual secara credit term. Debtor ni tadi, dia dah tak berhutang lah kepada company, dia berhutang kepada bank ataupun factoring company yang buat factoring tu lah. Macam case hire purchase tadi kan. Cuma si block discounting dia beli hire purchase, yang factoring dia beli invoice. Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu bridging loan and financing. Okay. Saya memang tak nak tulis kat mana-mana kat situ sebab saya nak student baca e-books. Baloi sikit beli e-books. Okay. So bridge maksudnya jambatan, betul tak? And macam ending dia lah. Okay. Dia selalu offer kepada construction company. Okay. Kita kalau nak jadi property construction sector ni, kita adalah developer, kita nak buat taman. Sekali buat taman takkanlah satu rumah kan? Mesti 10 rumah pun kurang, 20 rumah. So nak develop taman tu mungkin ambil 2-3 tahun. Okay, nak develop tu ada loan, ada business loan lah. Okay.
makin lama harga barang mentah semua makin mahal, betul? Okay, so developer ni mula-mula asalnya dia ada business loan. Dia developlah rumah, tapi harga simen, harga kayu, apa benda-benda yang nak buat rumah tu makin lama makin mahal. Dia tak cukup duit, dia nak siapkan dia punya rumah, construction dia. So dia boleh buat additional loan, dipanggil sebagai bridging loan, menjambatankan supaya sukses lah dia punya construction tu. Itu maksudnya bridging loan. Okay. Satu lagi, end financing. Okay, bank. Okay, bank yang sama, case yang sama, story yang sama tadi. Bank, dia boleh offer home loan. End financing ni adalah loan juga. Dia offer kepada customer yang nak beli betul, rumah yang dah siap tu. Itu dipanggil sebagai end financing. Dalam bahasa Inggeris selalu orang cakap apa ni? Killing two birds in one stone Betul ke? Peribahasanya? Killing two birds with one stone, Miss. With one stone, yeah. Okay, maksudnya, so kalau macam bank kan, contohlah bank tu CIMB. Okay, construction company ada buat loan dengan dia. Okay, nak siapkan company tu punya rumah. Okay, so dia boleh bagi bridging loan. Buat-buat dah siap, tapi tak laku sebab susah nak dapat pinjaman bank, customer susah nak. Baik CIMB offer terus home loan kepada customer-customer tu. Itulah tadi, killing two birds in one stone tadi. Jadi rumah pun laku, betul? Bila rumah laku, developer tu bolehlah bayar dekat bank. Sebab tu kalau kita beli taman, rumah ke apa, developer dah cadang kita bank mana. Cuma terpulang pada kita jugalah, tak ada paksaan. Tapi dia akan cadang, bank ni, rate rendah lah semua. Dan biasa kita pun nak beli rumah, ambil lah, okey. Macam tu. Itu dipanggil sebagai bridging loan and financing. Boleh? Boleh. Okay, any question? Miss, saya tak clear lagi yang tadi, yang Miss mention pasal block discounting tadi. Ya, kan Miss kata kalau dia dah beli hire purchase tu, bank tu dia boleh naikkan rate. Maksudnya yang borrower tu dia tak ada hak bersuara. Maksudnya dia macam tak puas hati ke apa ke dia memang tak ada kuasa pun. Tak ada. Bukan bank yang beli block discounting tu lah boleh naikkan rate. Yalah, maksud saya letak situation dealer dengan bank, borrower dealer dengan bank macam tu. Dia memang tak ada, kalau dia has to, sebab dia yang berhutang kan. Sebab mana saya banyak baca dia biasanya dealer akan beri hire purchase dekat bank dengan rate yang lagi rendah daripada yang dibagi dekat borrower. Supaya block discounting company tu beli. Macam tu. Ke? Saya faham macam tu. Tapi sebab bila Miss cakap tadi saya jadi fikir macam mungkin tak, dia turunkan discounting supaya tu charge kepada customer. Faham tak? Oh. Owner yang beli hire purchase tu, bukan bank. Bank memang offer low interest lah. Bank yang ada hire purchase tu kan, dia jual kepada block discounting company macam tu. Itu memang rendah seperti awak baca. Alright, Miss. Faham. Alright. Okay, so yang lain baca dulu. Tak ada susah mana pun. Okay. The next one. Ini saya rasa tak ada kot dalam, ada ke dalam e-books ni? Okay, ini saya nak kita baca dulu, esok kita nak explain lah. Saya randomly pilih, saya nak suruh you baca, cari letter of credit tu apa, bank acceptance, mungkin ada yang buat assignment, mungkin buat assignment lain, baca ala-ala tu. Boleh? Okay. So, Miss pergi kepada loan and advances. Too much information ke? Banyak kan. Time banyak tadi banyak. Tadi kan tak ada apa-apa, sekejap, setengah jam dah habis dah kelas. Okay.
So loan and advances. Loan is an arrangement whereby a borrower obtain financing from a lender in exchange for agreement to repay small amount. Faham lah what is a loan, betul tak? Kalau you buat group assignment, kan ada net loan, nanti dia tulis loan and advances, customer, loan and advances to bank, dia kawan you tunjuk tadi kat saya. Itu semua adalah net loan. Okay, so for corporation, mungkin dia nak buat loan sebab nak finance the business, dia perlukan cost. Mungkin untuk individual, dia nak setting a business, dia nak purchase a new furniture, equipment. Mungkin some people buat personal loan for marriage. Mungkin macam kita sekarang, you ada PTPTN for your education. Mungkin nanti lepas ni, dia nak trading, nak buka saham, nak beli saham untuk buy financial security. Okay. Loan pun boleh dibagi kepada secured and unsecured. Okay. Senang nak tahu, secured tu with collateral, unsecured without collateral. Okay, secured to bring back up by asset or collateral. So lender ada first claim. Macam saya punya car loan. Okay, is secured loan. Maksudnya lender tu bank saya pakai public bank. Okay, dia yang ada first claim. Kalau saya default, tak bayar, dia boleh repossess my car. Macam tu, boleh tarik kereta. Tapi unsecured ni macam education loan, personal loan, kan? Bagi PTPTN sekejap lagi tak boleh belajar. Nak tarik diri, PTPTN dah dapat dah ni, kena bayar kan? Okay, so this is not backed up by any asset. Okay. So loan ada contoh banyak jenis loan. Okay, tapi yang kita nak dalam 435, term loan, housing loan, personal loan, overdraft. Okay. First one is term loan. Term loan ni very general. Apa-apa loan yang ada term maturity, yang ada maturity sendiri, contoh 7 tahun, 9 tahun beli kereta, semua tu dipanggil sebagai term loan. Okay, purpose term loan untuk beli. Mungkin personal loan pun term loan, housing loan pun term loan. Okay, PTPTN pun term loan. Semuanya term loan. Term loan ni secara general. Okay, so for many purposes lah kan. Dan interest should be higher, usually depend on the repayment schedule. Macam kalau kita buat loan kereta. 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Paling lama 9 tahun kan beli kereta. Okay, makin lama kita drive, makin tinggilah interest dia. Sebab this day macam dalam last year 2 years tu, since PKP, MCO sebagainya, 7 tahun, 9 tahun lebih kurang sama je interest dia. Okay. Okay, so kita pergi pada housing loan. So this is a type of loan given to customer to meet the full or part purchase of price of the house. It is specifically tailored to the purchase of residential property. Okay, whereby the period of installment range from 10 as long as 30 years. Housing loan, saya sendiri pun tak ada lagi. Belum beli rumah lagi pun saya. Renovate rumah, personal loan adalah. Okay, so beli rumah terpulang pada kita lah kan. Kita nak beli, kemampuan kita tahap mana, nak beli apartment ke, banglo ke, single story ke, apa-apa. Tailor to your needs. Okay, and your commitment. Lepas tu, cuma paling lama nak buat loan rumah adalah selama 30 tahun. Okay. Baru ni saya dengan cousin saya quite close. Kita pergi kerja selalu, ada kerja kat Melaka dengan saya lah. So kita pergi kerja saing. Tadi pagi dia baru cakap dengan saya, next car Kak Ngah patut beli. Saya lalu lah. Saya suruh dia beli kereta. Dia cakap, next car lalu Kak Ngah patut beli Belfire. Buat lawak gitulah kan. Macam gila ke apa beli Belfire? Cuba tengok Belfire tu berapa. Masa dia tengok lah. Almost 400,000 kan. Baik saya beli rumah. Betul? Cakap, oh hebat lah. Belfire. Okay. Dan naik sekali-sekala gitulah. Macam hebat sangat lah rasa. Hai kan. Takkanlah bawa Belfire pergi kerja. Kita cakap kalau beli Belfire,
Mungkin saya makan kat mana? Dalam kereta. Sebab tak ada duit nak makan, duduk dalam kereta. Gimana Miss? Dalam kereta. Gitu. Okay. Semayang pun dalam kereta lah macam tu. Sebab tak ada apa-apa nak buat. Duit tak ada dah semua. Nak bayar. Okay. Tesla macam tu kan. Ada iPad gitu kan. Okay. So next one is personal loan. Okay. Personal loan for personal purpose. Macam nak invest ke, nak beli komputer ke, nak kahwin ke, nak renovate rumah ke, nak sambung belajar ke, itu semua dipanggil sebagai personal loan. So this is highly demanded by customer and offered by various banking institution including NBFI. Okay, personal loan paling lama you boleh drag dia adalah 10 years. Okay, 10 tahun. Kalau home loan paling lama 30 tahun. Jadi kalau ada angan-angan nak buat personal loan, home loan, boleh fikirkan bila tahun yang sesuai. Okay. Next one is overdraft. Okay. Nak ada overdraft, you mesti ada current account dulu. Overdraft ni kita boleh keluar duit yang tak ada dalam duit tu. Maksudnya macam tu businesses lah. Okay. Dia ada current account. Lepas tu dia nak bayar pekerja, duit dia dah habis. Jadi dia boleh buat overdraft. Dia macam loan daripada bank. Bank masukkan duit dia kat dalam current account dia. So overdraft ni kena bayar interest lah. Takkanlah bagi saya saja tolong sian dia. Tak. Macam kalau kita kerja kan, minta advance. Itulah. Macam overdraft. Boleh? Okay. So next one, kita pergi pada, ini paling senang sekali lah. Kan? ATM. Angkatan Tentera Malaysia ke? Bukan. Automated Teller Machine. Ni semua yang suka-suka abang bomba, handsome tu ke? Tak ada kan kelas ni? Suka-suka sangat? Tak Okay, jangan semua. Suka-suka tu biasalah. Tapi janganlah yang suka sangat gitu. Suka-suka tu biasa, tak ada masalah. Okay. Credit card, debit card, charge card. Okay. So first one, semua orang tahu Automated Teller Machine kan? ATM. So ini products daripada bank juga. Services provided by bank. Okay, so this is electronic machine operated by customer themselves. Kita sendiri kan ada guna ATM machine ni. Ada orang gunakan untuk kita, tak ada kan? So kita ada banyak benda yang boleh buat kat situ. Boleh keluar duit, check balance, boleh transfer duit, boleh buat payment, bayar duit combo dan sebagainya. Macam-macam lah. Okay, so ini pun popular, selalu keluar. Cuma malas nak tulis je sebenarnya studentnya. Okay, advantages ni dalam buku pun boleh. Sendiri punya advantage pun boleh. Okay, so advantages of ATM operated any time of the day. Betul tak? Mungkin zaman MCO je pukul 12 tutup. Tapi sekarang dah 24 hours kan ada. Cuma kalau ATM tu dalam kompleks ke apa dia tutup lah. Tapi kalau ATM tu dekat tempat yang 24 hours boleh guna. And mostly they are conveniently located. Okay. Senang nak nampak dia, senang nak keluar duit kat situ macam tu. And then the variety transaction offer, boleh buat macam-macam dekat ATM. Tinggal duit ada ke tak ada lah. And very privacy in transaction. Kalau tak ada orang jengah-jengah dari belakang, kita sendirilah ya kan yang akan deal dengan ATM kita. Lepas tu boleh reduce human error. Ini lebih kepada staff. Kan kadang-kadang kita sebab customer tu bertanggungjawab sendiri. Maksudnya mungkin staff kadang customer nak 1,000 je transfer. Okay, staff tu tulis 10,000. Salah kosong ke apa, type ke apa. So tak ada masalah human error lah. And then reduce the bank workload. Okay, daripada pekerja bank kena deal nak you nak transfer duit dan sebagainya, you guna ATM je. Okay, so however dia pun ada disadvantages. And selalu kan kadang-kadang kita pergi bank dah semuanya rosak, betul? Tinggal satu je, service interruption lah. Lepas tu lack of communication. Sometimes tiba-tiba dia macam tertelan kad. Kita nak cakap dengan siapa, tak ada siapa nak cakap kan. Dengan Pak Gap tak tahu dah benda dah malam. Okay, untuk elders ke apa, ada orang dia tak suka pakai ATM, betul? Elders kadang-kadang kesian kan.
tak tahu guna, nak tanya pun tak ada siapa nak tanya, orang semua buat hal sendiri. Macam tu. Okay. And ada juga dia walaupun banyak transaction, ada juga limited service. Lepas tu security, mungkin ada masalah security kalau kena rompak dan sebagainya, orang tahu kita punya password kan, tak hilang. Okay. And costly. Sebab tu kadang-kadang bila rosak lambat nak betul, satu ATM tu mahal lah kisah dia. Okay. So next one, credit card. Ada credit card sini? InsyaAllah kan, ada yang insyaAllah nanti lepas-lepas ni lah ada. Okay, credit card ni you tak ada account pun tak apa. Okay, memang tak ada account lah pun kan. So credit card, dia ada limit. Credit card, kalau nak explain credit card, dia punya key point dia adalah you boleh buat payment with a credit limit. Credit limit ni depend on your current income. Makin tinggi gaji you, makin tinggi lah credit limit you dapat. Credit limit contoh you boleh spend 1 month for 3,000. Itu bukan maksudnya gaji you 3,000 tau. Gaji you more than 3,000. Credit limit ni bank yang akan decide lah kan. Okay. Credit card kan ada banyak colour. Okay. So cuma credit card dia ada revolving. Okay. Maksud revolving ni adalah contoh credit card saya boleh guna 5,000 per month. Saya dah guna habis 5,000 bulan tu. Lepas tu saya boleh bayar 5% daripada 5,000 tu, saya dapat lagi 5,000. Itu maksudnya revolving. Faham tak? Macam ni Miss? Tak faham. Okay. Contoh kredit limitnya 5,000. Okay, so pergi shopping mall, swipe sekali tu beli iPhone 5,000. Habis dah kan kredit limit tu kan? Tak boleh belanja lah. Okay, so Miss boleh bayar 5% daripada 5,000 berapa? 0.05 250 kan? Miss boleh bayar 250 je dekat bank, Miss dapat lagi 5,000. Itu yang berhantunya kredit card ni. Tak habis bayar pun ada lagi 5,000. Swipe lagi. Oh gila ke apa? Itu yang selalu kredit card ni menjadikan orang bankrupt. Duit yang 5,000 tu bukan duit dia kan? Duit bank setkan dia dah guna. Lepas tu dia tak habis bayar lagi. Bank bagi lagi. Sebab dia dah bayar partial payment. Paling sikit dia boleh bayar 5%. Itu yang kalau kita tak pandai manage, kita overspending. Jangan gitu. Credit card ni sebenarnya bagus. Kalau kita nak pergi overseas, memang kita kena ada credit card. Ataupun kan kita nak ada tu airline dia nak credit card kan. Nanti kita nak hotel, dia nak credit card number, dia nak credit card. Okay, faham? Faham Miss. Okay. So next one, credit card advantage dia, easy to use. Ialah very easy. Just bagi credit card kan, nak beli konsert, tiket, bagi nombor credit card. Dapat lah. Okay, senang je lah. Swipe selagi credit limit tu tak achieve maximum. And then ada interest free period. Credit card ada interest je lah, takkan ada bagi you duit lepas tu you pun bayar macam tu je. Okay. Dia macam dia ikut you tengok dulu credit card you. Contoh mungkin Miss mungkin credit limit Miss 5,000 contoh. Okay, Miss baru guna 2,000. Tapi Miss bayar dalam masa seminggu. Contoh interest free period dia seminggu. Dalam seminggu Miss dah settle dah 2,000 tu. So tak kena interest. Dia ada interest free period dia lah, tapi tak lama lah. Biasanya bank apa-apa pun mestilah nak untung. Okay. Disadvantages, subject to fraudulent card. Kad rosak, kad kena curi, kena hacking, macam tu lah. Okay. Itu credit card. S1 debit card. Ni lagi lah tak payahlah nak explain kan. Semua orang ada kan. Okay. Kalau you ada current account, you ada saving account, you will be provided with debit card. So dia tak ada credit limit. Betul tak? Banyak mana duit you, banyak tu lah. Okay. Alright. So advantage dia,
flash cash related risk, tak perlulah bawa duit kepuk-kepuk nanti hilang. Saya lah orang tu, saya memang tak ada cash banyak sangat dalam wallet. Kalau ada pun singgit-singgit, sian anak buah saya nak ambil duit pun. Alah kesian makcik dia kan. Singgit-singgit duit. Okay, memang tak ada cash, jarang ada cash. Kalau ada pun duit shilling. Semuanya swipe. Okay, faster and easier. Ya, okay kan, senang kan, cepat. Untuk retailer pun dia lagi prefer sebenarnya kita swipe. Sebab duit tu terus masuk dekat account dia. Instead of kita bayar cash, dia nak kena simpan cash tu, bawa pergi bank. Okay. And then reduce lah cost of cash handling and faster fund of transfer. Disadvantages pun sama. Kalau kad rosak, kad expired, kad kena curi, macam tu. Okay, ini charge card. Okay, charge card ni yang paling power sekali lah. Okay, contohnya American Express, Diner Club, International, HSBC, Amanah. Dia black card. Pernah dengar kan artis-artis yang ada, contoh Korea kan. Kalau ada orang minat Korea sini, saya dengar BTS ada black card gitu. Tak semua BTS ada black card. Ada BTS ni ada black card, saya baca baru ni. Okay, so charge card ni selalunya kepada high profile individu. Okay, utilization dia same like credit card. It can be used at various participating outlets locally and internationally. Okay, the card holder must pay the amount outstanding in full as indicated in the statement given out to customer every month. Cuma charge card ni kita kena bayar semua dulu baru boleh guna balik. Dia tak macam credit card. Okay, satu lagi macam mana kita nak berpeluang mendapat charge card ni. Kalau kita kerja esok, kita kerja di jawatan tinggi, selalu company dia akan bagi charge card kepada orang yang macam CEO, CFO, eksekutif kena pergi overseas, ada business trip, dia bagi you charge card. Tapi you boleh guna untuk business purpose lah kan. Tak adalah nak shopping, nak dinner, nak apa nak makan, you business trip, dia dapat charge card lah. Contoh yang paling popular tu lah American Express. Okay. So next one is corporate products, EDI. So ini adalah sistem. Okay. Between bank and customer that carry detailed trading data and payment info. Okay. Ini sistem sahaja. You mungkin tak penting sangat lah. Nak tahu je tu nama dia adalah dipanggil sebagai EDI. So next one, internet banking, service. Okay, dia bukan produk, dia adalah jenis service. Kalau you CMB Click. Kalau you Maybank to you. So it's simple, it require no special software or hardware app saja kan. Okay, pakai apps boleh, pakai website boleh. Okay, so advantage of internet banking, fast and convenience. Okay, flexibility. Awak tak banyak turun dah. Kita not responding. Okay. Fast and convenient, flexibility, hassle-free, wide range of banking facility. Senang kan? Kita nak guna internet banking, bila-bila masa saja sambil ngajar pun boleh guna internet banking. Sambil belajar pun boleh kan? Flexible at any time. Kita nak transfer bangun pagi, dah sedekah subuh, boleh nak terus transfer. Tinggal duit ada ke tidak lah. Okay. So hassle-free, tak perlu nak susah-susah parking, terus je online. Okay. Boleh buat macam-macam lah dekat situ. Alright. Disadvantages dia, lack of security, boleh kena hacking, service sometimes not sufficient, okay, interruption, under maintenance ke apa, and legal and physical infrastructure are quite costly. Okay, so I rasa itu sahaja untuk chapter 8. Okay, yang lain memang chapter 8 kita fokuskan untuk buat individual assignment. Okay, so any question? Jangan lupa baca yang Miss suruh cari tadi, bank guarantee, letter of credit. Esok Miss nak tanya, suruh you explain dekat Miss. Okay, kalau tak ada, ada Miss.
Ada dia. Sila. Kan hari tu kan ada kes yang duit hilang dalam Ya. bank tu, saya ambil je. Kalau macam tu kiranya covered by PIDM lah. Ya. Kita kena report lah kan. Oh, kena report Kita lah. kena report. Tapi itulah setakat sebab itu bukan bank tu ada masalah kan. Nak kata dia covered on PIDM tu pun itu bukan katanya bank tu dilanda apa-apa kan. Sebab tu kita memang kena regularly check benda tu supaya cepat sikit kita bertindak. Macam kawan saya baru ni, dia ada credit card. Suddenly bank telefon dia, credit card dia, lecturer lah, kawan saya lecturer dia. Credit card dia kena swipe dekat Ohio, US. 2 kali. Beli baju. Tengok tu, punyalah canggih hacking sekarang. Macam dia kan kat Melaka kan. Macam sebaik bank dia tu cepat alert lah officer dia tu. So memang boleh, sebab dia pun dapat mesej, dah berapa dolar macam dapat mesej. Lepas tu bank pun telefon. So macam very random. Sebab bank memang akan, apa-apa financial transaction kita, bank memang tahu. Dia tahu, dia ada skala dia. Kita ni, walaupun mungkin tiba-tiba kita nak pergi US, dia ada kronologi dia lah. Dia takkan tiba-tiba kita swipe barang kali. Tu kawan saya tu, dia kena 2 kali orang tu attempt. Dia nak beli baju dekat Ohio. So sebaik bank telefon, so bolehlah block. Kan sebab dia attempt, kalau bank approve, bolehlah dia dah terbayar lah. Macam tu. Punyalah, padahal kad tu ada kat kita kan. Tapi orang boleh guna duit kita macam tu saja. So sangat berbahaya lah sebenarnya. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada, esoklah jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa buat